Perlembagaan merupakan undang-undang dasar yang menjadi teras panduan pemerintahan negara. Ia juga merupakan kerangka asas membentuk dan memandu sistem pemerintahan sesebuah negara, serta undang-undang tertinggi dan asas kepada semua undang-undang yang lain. Perlembagaan juga merujuk kepada aspirasi dan pelan induk pemerintahan negara serta mengawal pemerintah dan yang diperintah dalam kewujudan dan kesinambungan negara. Latar belakang perlembagaan: wujudnya Suruhanjaya Red yang telah menggubal satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu. Sebanyak 131 cadangan telah diterima dan kebanyakan daripada cadangan tersebut adalah daripada parti perikatan yang telah digunapakai untuk membentuk satu perlembagaan. Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan dan bagi Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah digubal pada 16 September 1963. Untuk sejarah perlembagaan pula, wujudnya Perundangan Islam, kemudian adanya Perlembagaan Negeri dan diikuti Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Laut Melaka. Apakah kepentingan perlembagaan Malaysia? Perlembagaan amalah penting untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti Malaysia. Hal ini disebabkan oleh Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi yang termaktub dalam Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1963. Menurut Profesor Madya Dr. Samrahayu pada tahun 2015, Perlembagaan Persekutuan merupakan identiti perlembagaan yang terdapat di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia mempunyai Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA sebagai ketua negara. Antara bidang kuasa YDPA pula sebagai badan kehakiman, eksekutif dan perundangan bagi menjamin kedaulatan negara. Antara implikasi jika tiada pelaksanaan perlembagaan ialah peningkatan kadar jenayah dan risiko ancaman rakyat. Pakar perlembagaan, Profesor Madya Dr. Samrahayu Abdul Aziz pernah menyatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang bukan medium untuk menghukum, namun berfungsi untuk memastikan kerukunan sesebuah perkara berlangsung dengan sempurna demi kebaikan bersama. Perlembagaan membolehkan rakyat memperoleh sekaligus menjamin hak asasi rakyat seperti kebebasan bergerak, bercakap, berhimpun dan lain-lain. Perlembagaan Malaysia memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum. Pelaksanaan seperti ini dapat mengelakkan daripada timbulnya sebarang kebencian terhadap masyarakat atau kaum lain. Sebarang persekitan dan salah faham juga dapat dielakkan, malah risiko ancaman rakyat seperti pemberontakan dan perpecahan kaum juga dapat dicegah bersama. Justru, rakyat perlulah menjunjung dan mematuhi prinsip Perlembagaan Malaysia pada setiap masa demi kemaslahatan sejagat. Perlembagaan dalam konteks Malaysia ialah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan yang berasaskan konteks sosial sentiasa mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa negara ini. Terdapat pelbagai manfaat perlembagaan persekutuan kepada rakyat dan negara Malaysia. Antaranya ialah rakyat dilayan secara adil dan seksama di bawah undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan. Perkara ini jelas dalam perkara artikel 8 Klausa 1 oleh Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hak sama rata terhadap semua rakyat Malaysia, kecuali atas situasi-situasi tertentu yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Antara hak sama rata di Malaysia yang jelas diamalkan adalah apabila masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa mengira kaum. Malah, program pendidikan inklusif juga telah diperkenalkan agar murid yang mengalami kurang upaya juga tidak ketinggalan atau diabaikan dalam usaha untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, manfaat perlembagaan juga jelas dilihat apabila ia meningkatkan kesefahaman antara kaum. Sesetengah masyarakat mungkin berpendapat bahawa perlembagaan tidak menumpukan perhatian kepada sesetengah kaum di Malaysia. Walau bagaimanapun, perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan telah menunjukkan bahawa kepentingan dan kedudukan istimewa
untuk semua kaum berwarga negara Malaysia sudah dijamin, tidak kira orang Melayu, pribumi Sabah dan Sarawak, serta kaum-kaum lain. Perkara 153 yang berdasarkan konsep kuota dan perizaban bertujuan untuk menjaga kepentingan kaum, bangsa, atau minoriti yang mengalami masalah dibandingkan dengan kaum lain yang juga dilakukan dalam perkadaran yang munasabah. Perkara ini adalah untuk menjelaskan bahwa keistimewaan yang diperuntukkan bukan untuk dimakti oleh golongan kaya, tetapi untuk golongan yang kurang berkemampuan sahaja, agar mereka juga mempunyai peluang untuk meningkatkan situasi hidup mereka ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, seluruh rakyat Malaysia tidak mengira umur, bangsa, dan jantina haruslah sentiasa mengambil berat atau menitik beratkan Perlembagaan Malaysia. Anda rasa kenapa kita perlu berbuat demikian? Bak kata seorang penulis, Wan Muhammad Wan Daud, perlembagaan ibarat batang yang teguh dan tegap, mengandungi seluruh peruntukan dan perkara di dalamnya. Tetapi, batang pohon itu dikukuhkan juga oleh dua kekuatan yang lain, yakni pembuluh kayu dan dapat kita samakan dengan penerimaan dan teras kayu yang boleh kita ertikan dengan keadilan sosial. Pendek kata, Perlembagaan Malaysia mampu berperanan sebagai garis panduan untuk Malaysia mengekalkan perpaduan negara kita. Oleh itu, sentiasalah akur dengan Perlembagaan Malaysia bagi menjamin negara yang harmoni dan aman untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Bak kata Joseph Ratzinger, when every man lives without the law, every man lives without freedom. Sekian, terima kasih.